Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih lagi dalam ruangan bicara makarimul akhlak yang kita fokuskan berhubung dengan isu dalaman dan juga kerohanian. Kerana ia merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan setiap orang. Bayangkan manusia, sebarang tindakan-tindakan yang dilakukan, ghalibnya berpaksikan berdasarkan kepada hati yang merajai anggota zahir dan lahirnya. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahawa pada jasad manusia terdapat segumpal darah atau segumpal daging. Jika sekiranya ia baik, nescaya baik keseluruhan anggota zahirnya, dan jika sekiranya rosak, maka rosaklah seluruh anggota zahirnya. Maka itulah dia hati manusia. Justru pembersihan hati merupakan hal yang amat penting, bahkan sepatutnya diutamakan. Dengan sebab itu, pada rancangan atau pada segmen yang lepas, kita telah bincangkan serba sedikit berkenaan dengan mukaddimah, berkenaan dengan ilmu akhlak dan juga makarimul akhlak atau yang disebut sebagai ilmu tasawuf dan kesufian. Untuk pada kali ini, saya ingin mengajak para pendengar yang dirahmati Allah, pendengar Radio IKIM yang saya kasihi dan saya sayangi, iaitu berkenaan dengan isu apakah dia yang dinamakan dengan nama tasawuf. Kalimah ini sebenarnya tidaklah popular pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ianya dipopularkan zaman selepas daripada itu. Kerana zaman dahulu Rasulullah SAW menyebut dengan akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri disifatkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu di atas akhlak yang paling agung dan paling unggul. Maknanya kalimah yang digunakan ialah akhlak. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, sebagaimana jasad zahir manusia ada yang diberi rupa yang begitu cantik, handsome, baik, maka begitu juga dalaman manusia pun sama. Yang zahir dikenali sebagai khalqun dan yang batin dikenali sebagai khuluqun. Sebagaimana yang zahir ada yang baik, yang cantik, yang elok, maka begitu juga yang khuluqun, yang batin pun ada yang elok, ada yang tidak dan sebagainya. Justru perbicaraan kita berkenaan dengan tasawuf ini amat penting sebagai mukaddimah, dan insya-Allah pada ruangan kali ini saya akan fokuskan perbincangan berkenaan dengan ta'rifan dari segi bahasa dahulu. Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan dapat menghayati dan memahaminya dengan sebaiknya. Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa ta'rif tasawuf ini telah dibahaskan oleh ulama' setengah menyebut sampai lebih daripada 2,000 ta'rifan. Tapinya apabila dikembalikan kepada ta'rif pada bahasa, definisinya ada hanya dalam 5 atau 6 definisi yang masyhur. Pendapat yang pertama menyatakan tasawuf ini diambil daripada kalimah suf. Suf di sini maknanya bulu. Bulu di sini ertinya orang zaman dahulu
golongan ini banyak membuat baju daripada bulu binatang. Dek kerana bulu binatang ni paling murah pada masa tu. Sebagai contoh, apabila berlaku sembelihan kambing atau korban, maka binatang belulang baju itu dibuat baju. Jadi pakaian itu adalah pakaian yang paling simple, pakaian yang paling darwish, yang paling miskin berbanding dengan pakaian yang lain. Maknanya dalam bahasa yang mudah, dengan memakai pakaian bulu, artinya orang-orang ini dia lebih menumpukan isu dalaman, bukan isu luaran semata-mata. Keduanya, sebahagian daripada para ahli tasawuf mengandaikan apabila seseorang itu memakai pakaian bulu, bermakna dengan sifat bulu yang gatal dan sebagainya, menyebabkan seseorang itu apabila dia nak tidur, dia tidak akan tidur dengan senyenyak dan selenanya. Tapi dia cepat untuk berjaga malam dan tersedar daripada tidur kerana gatal dan sebagainya. Artinya, dia akan cuba menggunakan semaksimum mungkin masa untuk beribadat kepada Allah. Sama ada dengan zikrullah, berselawat, beristighfar, ataupun dengan acara-acara ibadat yang lain seperti bacaan Quran, seperti sembahyang dan sebagainya. Inilah maksud yang dikehendaki daripada pakaian tersebut. Bukan dengan makna pakaian untuk bermewah-mewahan. Dan dari segi bahasanya pula, apabila suf disandarkan dengan ya nisbah, maka jadilah sufi, iaitu orang yang berpakai pakaian bulu. Dan ini dari segi bahasa adalah paling kuat kerana cara dan penggunaan bahasa Arab berdasarkan kepada kaedah ya nisbah itu, cara bacaan ini adalah paling kuat dan paling tepat. Keduanya, kata para ulama, tasawuf ini diambil daripada saf. Saf di sini maknanya saf sembahyang. Artinya, ahli tasawuf sentiasa cuba menjadikan diri mereka untuk ditempatkan pada saf pertama solat. Kalau ini memberi maksud, maka di sana ada beberapa perkara yang kita fahami. Perkara yang pertama ialah ahli tasawuf akan menjadikan dirinya sembahyang berjemaah. Kerana orang sembahyang seorang-seorang tak adalah masuk saf sangat. Kedua, dia sembahyang di masjid. Kerana saf jarang orang sebut, sembahyang di rumah dan sebagainya. Walaupun ada untuk keluarga. Ketiga, dia akan menempatkan dirinya pada saf yang pertama, artinya dia pergi ke masjid awal. Dia tak sembahyang pada akhir-akhir waktu. Dan yang keempat, sudah pasti orang macam ini adalah orang yang kita saksikan dia orang yang ada iman. Kerana melazimi masjid merupakan tanda seseorang itu adalah orang yang baik dan beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat, menyaksikan seorang lelaki sentiasa berlazimah menuju ke masjid, istiqamah, maka saksikanlah bahawa dia ni mempunyai iman. Menunjukkan kepada kita betapa seseorang yang datang ke masjid berada pada saf pertama ini adalah orang yang baik. Dan inilah yang dilakukan oleh salafus salih. Dan ini juga untuk menempelak dan untuk menyahkan pendapat yang menyatakan bahawa seorang ahli tasawuf tak perlu ke masjid, tak perlu ke surau dan duduk di rumah, zikir semata-mata, sembahyang seorang-seorang kerana mungkin dia dapat khusyuk dan sebagainya. Kalau ini pemikiran, maka sebenarnya ia adalah menyimpan dengan apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, salafus salih dan orang-orang yang salih sebelum pada itu. Kalau kita tengok tuan-tuan, Al-A'mash radhiyallahu an, mengikut riwayat yang masyhur, apabila beliau sakit dalam keadaan nak meninggal dunia, anak cucunya menangis, keluarganya sedih. Dengan seupaya dan sekederak yang ada padanya, dia sedar dan dia memberi satu pesanan yang cukup berharga kepada anak-anak dia. Seraya berkata, "Wahai anak, keluarga, cucuku semua, jangan kamu bersedih atas pemergianku ini, kerana sesungguhnya bapa kamu, atuk kamu ini sudah 60 tahun tak pernah luput takbiratul ihram bersama imam.
Maknanya dia sembahyang berjemaah, sembahyang di awal waktu, sembahyang di saf pertama, sembahyang di masjid. Dan mungkin dengan cara seperti itu mendatangkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita katakan bahawa sebenar-benar tasawuf ialah sentiasa mendampingkan diri ke masjid. Dan ini juga akan dijanjikan oleh Nabi SAW, orang yang sentiasa hatinya berpaut dan bergantung kepada masjid akan mendapat naungan arasy Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya di akhirat kelak. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan Ashabus Sunan, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ila," sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungan arasy Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya sentiasa bergantung kepada masjid. Ini penting kalau kita faham dengan sebaik-baiknya. Sedang pendengar yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kalimah tasawuf ini mengikut pandangan ulama diambil daripada kalimah sufah. Mengambil sempena dengan seorang lelaki di Makkatul Mukarramah yang terkenal kuat beribadat kepada Tuhan. Jadi bila dia kuat beribadat, maka gelaran itu disandarkan kepadanya. Samalah macam orang Melayu kita, bila sebut gagah macam hantu. Bila sebut hebat macam orang ni, macam orang ni. Jadi begitu juga orang-orang Arab, kerana kekuatan itu dinisbahkan kepadanya. Maka ini walaupun ada menyatakan kekuatan ibadat itu sebelum datangnya syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sekurang-kurangnya dari sudut kesungguhan beribadat. Kemudian yang keempat, kalimah tasawuf ini diambil daripada kalimah sufah. Apa makna sufah? Sufah di sini maknanya ialah satu kawasan yang terletak di belakang makam atau berhampiran masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman dahulu yang dibina untuk golongan yang fakir, miskin dan mustad'afin. Mengikut riwayat Abu Hurairah, kadang-kadang ada 70 orang sahabat dan sehingga kadang-kadang sampai 400 orang sahabat yang berada di tempat itu pada satu-satu masa. Kerana dek kemiskinan hijrah mereka, maka mereka berada di situ, mereka sembahyang, mereka ibadat, mereka tidur, dan sedikit ihsan daripada orang-orang kaya akan beri makanan, maka mereka akan makan bersama-sama dengan mereka dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini ialah mereka ini dalam keadaan yang cukup darwish, tetapi mereka tidak lupa untuk ibadat pada Tuhan. Dan inilah yang beza di antara orang miskin zaman baginda sallallahu alaihi wasallam dengan orang miskin pada zaman yang lain. Terkadang-kadang masalahnya kita, apabila kita miskin, kita lupa untuk ibadat kepada Tuhan. Sedangkan mereka, walaupun mereka miskin, mereka sentiasa menghubungkan diri mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi mereka kuat beribadat. Mereka bersungguh-sungguh. Dan natijahnya yang menakjubkan bila kita baca sejarah Islam selepas wafatnya baginda SAW, selepas wafatnya Abu Bakar Siddiq, zaman Sayyidina Umar sudah muncul para sahabat yang menjadi hartawan, yang menjadi orang yang kaya, yang akhirnya memimpin dunia dan menjadi tokoh untuk dilihat, dirojok dalam masyarakat. Dari segi keilmuannya, dari segi peradabannya, dari segi akhlaknya, dari segi dermanya dan dari segi pelbagai sudut-sudut yang lain. Justru kita katakan bahawa sebenarnya dalam Islam bukanlah tasawuf ini anti kekayaan, tetapi sebenarnya Islam mengajar kepada kita supaya kita mencari harta tetapi bersyaratkan halal dan betul mengikut cara Islam. Sebab itu para salafus salih ada yang berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah dunia pada tanganku, dalam genggaman tanganku, tapi jangan jadi dunia bertakhta dalam hatiku. Maknanya di sini bahawa kekayaan daripada orang yang baik di tangan orang yang baik,
maka sudah tentu digunakan perkara yang baik. Dia infak. Kita tengok apa yang berlaku di Syria sekarang. Siapa yang nak tolong saudara-saudara kita? Yang jumlah mereka yang menjadi pelarian mencecah lebih daripada ratusan ribu. Mereka yang dalam keadaan kesukaran untuk hidup. Begitu juga apa yang berlaku di Mesir sebagai contoh. Semoga Allah selamatkan mereka daripada sebarang bala dan petaka. Dan Allah pertahukan hati umat Islam semua untuk bersatu di bawah payung La ilaha illallah sebagai ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, yang kelima antara maksud tasawuf ini ialah daripada kalimah safa. Apa makna safa? Safa ini maknanya bersih. Hati yang bersih atau disebut tasfiyatul qulub, bersih. Maknanya orang tasawuf cuba untuk membersihkan hati dengan sebaik-baik mungkin. Kalau kita tengok pakaian kita ada kotor, kita tengok seluar kita ada kotor, kita tengok kereta kita pun ada kotor, kita tengok tempat kediaman kita pun ada kotor. Apa yang kita buat daripada kekotoran tersebut? Sudah pasti kita bersihkan. Kita basuh, kita pergi car wash, kita pergi ambil barang-barang sabun dan sebagainya, kita bersih, kita pergi yang memang itu sepatutnya. Tapi persoalannya sekarang ialah berapa ramai di kalangan kita cuba nak bersihkan hati kita, nak basuhkan hati kita. Sedangkan kadang-kadang datang sifat riak, sifat ujub, sifat takabur, sifat hasad, sifat dengki, sifat tamak, sifat-sifat yang sentiasa mencengkam hati kita. Pakaian zahir nampak baik, tetapi dari segi batin hati itu penuh dengan dendam, kesumat, dengan sifat-sifat yang Allah saja tahu. Dalam keadaan inilah yang paling kita takut. Mereka boleh mewatakkan dengan watak yang warok, mereka mewatakkan dengan watak yang baik, tapi pada saat yang sama mereka mempunyai sejumlah dendam, kesumat yang Allah saja yang tahu. Jadinya siapa yang nak bersihkan? Kita pergi farmasi tak ada yang boleh bersihkan. Kita pergi ke doktor, tak boleh. Maka kita kerojoklah kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi SAW. Sebab Nabi ni, bila sifat baik, sentiasa dia develop. Sifat tak baik, dia nyahkan. Jadi dengan cara macam itu, motivasi inilah yang terbaik. Pernah Nabi melihat kepada Asyaj ibn Qis. Asyaj ibn Qis ni bila dia masuk bertemu Nabi, Nabi tengok cara dia berjalan tu cantik. Cara dia berada dalam majlis tu cantik. Di mana bila Nabi tengok dengan cara yang cukup hebat ini, Nabi puji. Nabi SAW menyatakan, Ya Asyaj ibn Qis, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-ana'ah. Wahai Asyaj ibn Qis, sesungguhnya pada kamu ada dua sifat yang Allah amat kasih dan sayang. Dua sifat tersebut ialah perasaan lemah lembut dan yang kedua perasaan tenang. Jadi kita tengok, bila sifat yang baik sahaja Nabi puji. Dan di sini seolah-olah Islam mengajar kita bersifat lemah lembut. Tak sifat keras, kasar, keras hati sesama Islam. Sebab itu Syekh Huwa rahimahullahu ta'ala menyatakan, antara musibah yang besar yang terkena kepada umat Islam mutakhir ini ialah qasawatul qalb, hati kerah. Bila hati kerah, Tuhan saja yang tahu macam mana apa yang berlaku. Bunuh orang, tempeleng orang, rampas harta orang, menjatuh dan menginjak maruah orang, buat sesuka hati dalam keadaan yang penting mengikut hawa nafsu semata-mata dan mengikut syahwat. Bahkan semangat kebahimiyah, kebinatangan merajai dan bertakhta dalam jiwa dan nafsu serakah mereka. Orang seperti ini adalah orang yang paling malang. Dengan sebab itulah, daripada maksud tasawuf tadi jelas menunjukkan kepada kita, walaupun ada elemen yang pelbagai, tetapi yang utamanya ialah tasfiyatul qulub, bersihkan hati. Inilah yang disebut oleh almarhum Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi. Dan dari segi maknawinya, yang akhir inilah yang paling tepat sekali. Iaitu apabila kita sebut makna tasawuf, kerjanya ialah untuk kita bersihkan hati.
kita mujahadatun nafs, kita lawan jiwa kita, kita masukkan elemen ikhlas, kita jadikan sifat-sifat jujur, amanah, integriti. Apabila diberi jawatan, maka ditunaikan dengan seamanah-amanahnya, tanpa merasa sebarang prejudis atau mengambil kesempatan. Maka kalau ini kita boleh bina, insya-Allah. Sebab kita selalu dengar mutakhir ni orang kata nak cari pekerja ramai, tetapi nak cari yang jujur adalah amat sedikit. Nak cari isteri mudah, tetapi nak cari yang salihah payah. Nak cari suami mudah, tapi nak cari yang soleh dan misali payah. Nak dapat anak mungkin mudah setengah orang, tetapi nak dapat zuriat yang salihah payah. Nak cari jiran ramai, tapi nak cari jiran yang soleh cukup susah. Seolah-olah macam mana kita nak bina satu masyarakat madani, masyarakat yang bersifat dengan sifat yang diredai oleh Allah, sehingga menatijahkan negeri dan negara yang dipaparkan dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kalaulah ini yang dapat kita pasakkan dalam masyarakat kita, dalam negeri kita, dalam negara kita, kita nak keluar rumah pun kita tak bimbang, mangga-mangga pun tak payah tebal-tebal, begitu juga security pun tak payah, semuanya dalam keadaan aman, pergi ke masjid tidak takut, kecuali hanyalah binatang buas semata-mata, hatinya tenang dan dalam keadaan saling bersangka baik, dalam keadaan tolong-menolong, bantu-membantu. Maka sebenarnya inilah masyarakat idaman, inilah masyarakat yang pernah dilahirkan oleh Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman kekuatan Islam. Insya-Allah sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada masa akan datang dalam ruangan Makarimul Akhlak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.